seperti yang saya kata, Persekutuan Tanah Melayu adalah pengganti kepada Malayan Union selepas pembubarannya. Okey. Apakah kita akan tengoklah dalam tajuk ni faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu kita akan tengok apakah ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita akan tengok faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu adalah ada 8 faktor. Okey, dari situ at least kamu ingatlah 4 faktor dan berserta dengan huraian kalau boleh. Okey, faktor pertama adalah gagasan Piagam Atlantik. Okey, apa itu gagasan Piagam Atlantik? Gagasan ini dikeluarkan oleh PBB lepas Perang Dunia Kedua. Okey, lepas Perang Dunia Kedua, memang PBB mengalahkan negara-negara barat memberi kemerdekaan dan latihan kerajaan sendiri kepada negara jajahan. Oleh itu, kita menubuhkan PTM untuk memberi latihan kerajaan sendiri iaitu ke arah kemerdekaan. Faktor kedua adalah sikap politik Melayu yang sederhana. Kalau kita tengok, masyarakat Melayu di Tanah Melayu berperang atau menentang British tidak sama seperti Parti Komunis Malaya. So, penentangan mereka adalah lebih bersifat sederhana. Contohnya, mereka hanya menggunakan akhbar, kongres atau mereka memujuk Raja-Raja Melayu untuk menyokong. Mereka tidak pernah berperang dengan British. So, ini menyebabkan British bersetuju untuk memberi peluang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Yang ketiga adalah ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union. Seperti kita tahu, memang orang Melayu menentang Malayan Union di bawah pimpinan Dato' Onn Jaafar. Yang ketiga adalah perpaduan orang Melayu daripada semua golongan. Okey, perpaduan itu terdiri daripada golongan raja sehingga masyarakat Tanah Melayu dalam penentangan Malayan Union. Sebab itulah kita ganti dengan PTM. Yang kelima adalah, faktor kelima adalah sokongan pegawai tinggi British. Pada masa yang sama, ada juga pegawai tinggi British yang memberi sokongan kepada masyarakat Tanah Melayu seperti Sir Malcolm Macdonald, Sir Edward John. Edward John adalah Governor pertama Malayan Union. Walaupun dia pegawai tinggi British, dia masih meminta masyarakat menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Selain pegawai tinggi British, ada juga bekas pegawai tinggi menyokong Persekutuan Tanah Melayu seperti Sir Frank Swettenham dan Sir George Maxwell. So, ingatlah 4 nama ni ya untuk objektif kamu. Kalau boleh letak satu slide kat tepi dia. Yang ketiga adalah UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Kalau kita tengok peringkat awal, UMNO memang menolak Malayan Union. Mereka tidak meminta kemerdekaan. So, ini menyenangkan British masih bersetuju dengan penubuhan PTM. Yang keempat adalah bimbangan pengaruh radikal Melayu. Okey, golongan Melayu radikal seperti yang saya kata sebelum ni adalah orang yang berpengaruh dengan politik di Indonesia seperti API, Awas, Batas. So, mereka British rasa Persekutuan Tanah Melayu, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu mengurangkan pengaruh parti politik Indonesia di kalangan golongan Melayu radikal. So, inilah 8 faktor yang menyebabkan PTM ditubuhkan pada tahun 1948. Apakah langkah-langkah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, kita akan tengok langkah pertama adalah apa saja mesyuarat kita mengadakan di King House Kuala Lumpur. Okey, dalam King House Kuala Lumpur, dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, kita menubuhkan sebuah jawatan kuasa eksekutif yang terdiri daripada 20 orang pegawai kanan British, pemimpin UMNO
serta Wakil Raja-Raja Melayu. So, kamu letak 3 star dekat jawatan kuasa eksekutif. Tolong buka muka surat 160, nota cikgu dekat situ kamu boleh nampak lah. Apa jawatan kuasa eksekutif, apa ketuntutan orang Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif tersebut. So, kita akan tengoklah apa tuntutan. Of course, mereka nak tolak semua prinsip dan struktur Malaya Union, terutama prinsip jus soli. Mereka nak memperketatkan prinsip jus soli. Yang kedua, mereka menginginkan sebuah persekutuan seperti negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang ketiga adalah kerakyatan terbuka Malaya Union ditolak. Mereka meminta kuasa Raja-Raja Melayu dan negeri-negeri Melayu perlu diberi perlindungan dan memastikan ketua negeri-negeri Melayu dan kuasanya diakui semula. So, ini adalah tuntutan orang Melayu dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi tuntutan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan Melayu radikal yang di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Tengok gambar dia dekat muka surat 105 dalam buku teks kamu. Letak 1 star dekat nama dia supaya dia boleh keluar kertas satu. So, apa Dr. Burhanuddin buat? Mereka menubuhkan, mereka kata jawatan kuasa eksekutif ini tidak mewakil golongan orang dagang dan Melayu radikal. Kalau kita tengok jawatan kuasa itu ada British, UMNO dengan Raja-Raja Melayu saja. So, mereka tak panggil lah orang dagang dengan Melayu radikal. So, ini menyebabkan mereka rasa terpinggir jawatan kuasa tersebut. So, mereka melakukan penentangan. Mereka juga menolak sistem raja berperlembagan di negara kita. Mereka perlukan konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh. So, mereka lebih pengaruh kepada Indonesia lah. Oleh itu, Dr. Burhanuddin di bawah pimpinannya, mereka menubuhkan AMCJA dengan Putra pada awal tahun untuk menentang British dan UMNO. So, lepas penentangan itu berlaku, cara mereka menentang, mereka adakan ceramah, demonstrasi dan mogok. Melalui itu, mereka mengeluarkan satu perlembagan tuntutan mereka iaitu dikenali sebagai Perlembagan Rakyat. Bahagian Perlembagan Rakyat boleh keluar untuk esei 20 markah. Apa Perlembagan Rakyat tersebut? Tengok muka surat 106 dalam buku teks kamu. Dia ada banyak kan? So, cikgu nak kamu at least ingat 4 yang paling senang untuk kamu nak ingat. Mungkin Singapura disatukan. Apa yang Dr. Burhanuddin minta? Dia kata dalam PTM kita nak satukan Singapura dengan kita. Yang kedua, cikgu pilih kedudukan istimewa orang Melayu dikembalikan. Isi ni kalau kita tengok memang semua topik ada. So, kalau boleh ingatlah kedudukan istimewa orang Melayu, adat istiadat agama Islam, kerakyatan yang sama rata, bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara kita. Lepas tu, merah dan putih menjadi warna bendera Tanah Melayu. Warga negara Tanah Melayu harus dinamai Melayu. Inilah beberapa perlembagaan rakyat. So, cikgu nak kamu highlight yang apa yang cikgu baca tu. So, tolong ingat. Kalau keluar esei, dia boleh keluar untuk bahagian 8 markah atau 6 markah. Lepas perlembagaan rakyat dikeluarkan oleh Dr. Burhanuddin dengan halinya, lepas tu orang Melayu pun ada tuntutan. So, apa yang jawatan kuasa eksekutif ni buat? Mereka melakukan satu jawatan kuasa rundingan ditubuhkan. So, mereka melakukan perundingan melalui untuk mendapat pandangan mereka dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So, lepas berlaku perundingan tersebut, memang perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani dengan syarat-syarat yang baru. Nanti kita akan tengok. So, PTM ditubuhkan secara rasmi pada 1 Februari 1948 di King House Kuala Lumpur.
Tanah Melayu selepas berunding dengan Dr. Burhanuddin dengan jawatan kuasa eksekutif, kita akan tengok apa ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ciri-cirinya tolong bagi perhatian sikit. Sebab nanti kita akan tengok satu lagi perjanjian, so dia hampir sama. Walaupun ada banyak ciri, cikgu nak kita garis 8 ciri yang penting untuk kamu nak ingat. Okey. Ingat adalah, dalam PTM, sebuah persekutuan dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. So, maksud dia, PTM terdiri daripada 11 buah negeri yang dinamai sebagai persekutuan. Persekutuan Tanah Melayu pula diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Lepas tu, Raja Berperlembagan diwujudkan, Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk. Lepas tu, Kerakyatan Jus Soli diperketatkan. So, ini 6. Next, Pesuruhjaya Tinggi menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Inilah ciri yang paling senang kita boleh ingat. Kalau tak boleh, kita boleh juga mendapati ada beberapa ciri lain juga, iaitu agama Islam dan adat istiadat Melayu tu dikekalkan, status quo orang Melayu dilindungi, institusi raja dikekalkan, British mengiktiraf semula ketuanan Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu diperlindungi. So, ini perkara lain maksudnya dalam ciri-ciri tersebut. So, ada banyak ciri juga. So, kamu boleh ingatlah. Okey. Untuk penerangan lanjut, cikgu minta kamu tolong rujuk muka surat 108 berkaitan dengan sudut maklumat. So, Kerakyatan Jus Soli diperketatkan seperti yang cikgu ceritakan tadi. Kerakyatan diperketatkan kepada rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Siapa tu rakyat Raja Melayu? Rakyat Raja Melayu adalah orang Melayu yang lahir di negeri Melayu. Mereka automatik akan mendapat kerakyatan. Manakala rakyat British adalah orang yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka. So, letak satu star dalam buku teks. Kalau boleh, itu tulis dalam buku nota kamu berkaitan. So, itu saja topik kita hari ini, Persekutuan Tanah Melayu. So, lepas Persekutuan Tanah Melayu ini berlaku, kita mulalah membuat kerajaan kita sendiri dengan bantuan British. Kita tidak mendapat lagi kemerdekaan sepenuhnya daripada British, tetapi kita berpeluang untuk melakukan atau mentadbir kerajaan sendiri. So, cikgu berhenti kat sinilah.